Macam mana dia nak highlight kan komuniti ataupun aktiviti dalam komuniti yang dikatakan sosial tu di dalam satu inovasi. So saya pecahkan kepada 3 bahagian, nanti saya tunjuk beberapa video yang berkaitan. Jadi bila kita buat video ataupun bila kita buat produk dan sebagainya, apa tujuan dia? Dia ada 3 tujuan ni. Alright, untuk grab attention. So kalau video tu dia lebih kepada effective deliver content, and then video tersebut mestilah different from others. Different from others tu yang tadi saya kata macam mana kita nak tahu sampai level mana, apa yang beza kita dengan orang lain. Okay, so yang kat sini lah sebenarnya. Right, so kalau video, once kita tengok video, mesti kita nak orang, boleh saya kata orang terpaku lah, orang nak tengok je kita punya video tersebut. So itu ialah grab attention. Dan of course lah video ni dia lah effective deliver content, dia lebih efektif. Contoh macam sekarang kanak-kanak yang bukan kanak-kanak lah, level yang berbenua dia suka tengok video. Kan dia suka tengok benda yang bergerak, compare dengan kita, mungkin kita suka membaca sebab tu kita tengok pada Facebook dan sebagainya kan. Ini ialah antara perkara-perkara yang perlu di-highlightkan kalau kita buat video. Ini ialah dia punya tujuan. But kita nak kenal pasti apa video ataupun produk kita berbeza daripada orang lain. So yang part dekat sini. Alright, ini saya boleh kata ciri-ciri. Right, so kita highlightkan di sini. And apa yang kita boleh hasilkan. So dekat sini. Alright. Sekejap ya. Sorry, sekejap. Bagi sorry. Dekat UPI ni tengah buat open house raya sebenarnya, jemput datang jadinya caterer tengah sibuk hantar makanan. Alright, sorry. Okay, so saya sambung semula. So tujuan akhir dia sebenarnya, ini ialah ciri-ciri. Tujuan akhir dia ialah ini. Contohnya kan, kalau kita create satu video untuk menunjukkan berkenaan dengan sosial dan sebagainya kan, aktiviti dalam sosial, aktiviti dalam komuniti, apa yang kita harapkan. So kita harapkan orang yang menonton tersebut ada perkara-perkara ini. Positive change. Video tersebut ialah video yang inspire kan, by apa yang kita nak highlight. By address apa? Kita nak address kat situ poverty ke, homelessness ke, environment ke kan. So ini ialah hasil akhir kita. Kalau kita create satu video untuk community. So kita kena clear dulu part kat sini sebenarnya. Right, so so kita kena highlightkan dekat sini. Sebab itulah bila kita buat sesuatu produk ataupun video, so saya fokus kat video kita kena tengok yang ini dulu. Sebenarnya towards the end of kita punya development, kita nak ada apa? Kita nak orang dapat apa? Yang ini yang kita kena highlight. So bila kita dah tahu apa yang kita nak kat sini, hasil akhir kita, output dia, barulah kita boleh keluarkan ciri-ciri ataupun apa-apa perkara yang boleh kita masukkan dalam video kita di sini. Yang ni. So dalam kita punya development, dia akan ada dekat sini punya ciri-ciri lah. Right. Sebab kita dah tahu dah hasil akhir kita nak apa. Right. Contoh kalau kita buat satu video on
marketing kan. Tujuan marketing supaya orang boleh suka dengan kita punya produk, orang boleh tertarik dengan kita punya produk kan. So mungkin kita punya output kita harap baik orang tengok kita punya iklan ke, orang tengok kita punya video kan, orang boleh draw attention, boleh macam terpaku dengan kita punya video. Dan kalau kita buat video, kita lebih kepada video PDP ataupun produk PDP. So kita nak apa? Hasil akhirnya kita nak apa? Right? So contohnya kat sini saya letak level of understanding ataupun skill change. So kita tahu ini yang kita nak. So of course lah bila kita dah ada benda ni, kita dah tahu benda ni, then kita akan buat ciri-ciri yang sepatutnya ada dalam video kita. Itunya di sini. Alright, sebab tu kat sini saya tulis by implementing certain teknik. Adakah teknik yang kita ubah? Adakah kita masukkan kriteria? Adakah kita perlu ubah interface ataupun kita perlu ubah konten? Semuanya di sini. Jadi apa yang inovasi kita buat yang tadi? Benda-benda ni lah. Adakah kita ubah teknik? Adakah kita masukkan kriteria baru? Adakah kita ubah dia punya interface? Contoh kita buat video. Kita buat satu video, kenapa kita ada inovasi? Tujuan dia ialah bila orang tengok je video kita, orang terus sayu, terus nangis contohnya kan. Tujuan kita sebab orang tengok video kita, terus dia nangis, sayu. Jadi kita tahu target kita nak orang nangis. Jadi apa yang kita perlu masukkan? Adakah kita perlu ubah dekat dia punya background music? Adakah kita perlu ubah dekat dia punya narration? Kan ada penceritaan yang sayu whatsoever lah. Tapi benda-benda ni semua sebenarnya kena study lah. Dia bukannya simply idea kita, dia kena study. Dia kena tengok. Betul tak? Kalau kita punya tujuan, akhir kat sini kan, saya kata ni tujuan kita kan, akhir nak buat orang nangis. So of course kita kena study. Untuk buat orang nangis, apa kriteria yang perlu ada? Kriteria yang perlu ada itulah sebenarnya ialah kita punya inovasi. So kat sini kita put in. Okay. Yang setakat saya nak bagi faham konsep je dulu. Yang setakat yang ni boleh kan? Ke ada soalan? Ada benda yang nak discuss kan? Boleh. Boleh? Boleh kan? Boleh? Boleh. Alright. Boleh. Okay, so saya bagi satu contoh. Ini ialah contoh social innovation video. Dia punya tajuk ialah a compact video guide. So kita tahu dia buat compact video guide. Ini dia punya hasil akhir. So saya letak kat sini dia punya hasil akhir kat sini. Kat sini. Pasal saya punya spell ya. Alright ni. So kita tahu end up dia punya output ialah compact video guide. Mungkinlah ada nama lain kan compact video guide dia tu. Yang punya tujuan dia adalah untuk create positive change dan inspiring community. Ni satu, dua. Jadi daripada sini output dia apa ciri-ciri nak melambangkan compact video guide tersebut. Alright, so inovasi yang dia buat ialah ini ialah dia punya inovasi lah. Ciri-ciri inovasi dia. Right. Saya punya pen. Okay, so inilah ciri-ciri inovasi dia. Kat situ dia tambah narration, mesti ada demonstration, menunjukkan real situation, kemudian dia tunjukkan best practice. So dengan adanya keempat-empat ciri ni, dia hasilkan satu compact video guide supaya orang boleh tengok dekat situ, orang boleh ada perubahan pada dia punya behavior dan sebagainya kan, positive change. Tak kisahlah behavior ke yang dia nak highlight kan. Satu lagi, by watching this video, dia dapat satu guide yang secara visual.
Jadi bila kita nak buat any, tak kisahlah kita nak buat macam saya sebut tadi, kita nak buat video, kita nak buat proses, kita nak buat apa-apa kan, kita kena tahu akhirnya kita nak apa. Okay? Barulah kita boleh letak kriterianya. Yang kat sini yang dia macam ada masa yang kita perlu peruntukkan untuk kita study. So yang kat sini yang part kita kena study tu. Untuk kan hasilkan benda ni, kita kena study benda ni. So sebenarnya ini ialah framework kita sendiri. Bila kita buat satu inovasi, kalau nak tahu apa level inovasi, kenapa kita kata inovasi, kita kena clear dengan kita punya framework. Right? So inilah. So sebenarnya dalam framework kan dia kena ada input. Ini ialah prosesnya, apa hasil kita. Ini ialah output. So sebenarnya bila ada clear benda ni, kita boleh kata itu ialah inovasi yang kita buat. Right? Tapi yang ini kena study lah. Saya bagi satu contoh. Ini saya masuk apa ya? Ini extended extract sebenarnya saya buat. Saya punya ni simple je sebenarnya. Ni saya punya tajuk ni. Ini bukan video Saya nak tunjuk konsep tadi je. Konsep macam mana saya apply untuk hasilkan inovasi. Saya punya tajuk ialah Nurturing the Culture of Student Participation through Online Reflection using QR Code System. Sebenarnya apa yang saya buat ni mudah je. Saya gunakan QR Code. Alright. Untuk pelajar bagi refleksi kepada pensyarah ataupun pengajar semasa kelas. So saya that QR code saya link kepada Google Form. Sebenarnya saya guna Google Form saja kan. Tapi apa yang saya highlight ialah saya nak student boleh terus bagi dekat pensyarah dia punya refleksi supaya student tu aktif dalam kelas. Sebab ada student yang tak nak bercakap. Kan? Ada student tak nak bercakap dalam kelas kita. Jadi dia tak boleh nak komplain kita. Jadi macam mana saya nak sediakan satu platform? Saya sediakan platform dengan Google Form. Supaya dia aktif dalam kelas. Itu je. Simple je sebenarnya. Tapi kita tahu kita nak apa. Kita nak highlightkan apa. Saya nak highlightkan online reflection. Alright? Supaya student participate dalam kelas saya. Jadi yang ini saya study kan, contoh saya study macam nak wujudkan benda tu. Ini ialah saya punya model. Inilah yang kita kena keluarkan untuk menjadikan kita punya tu ialah inovasi. So kan kat sini tu based on the finding, the model of this innovation is developed as shown in figure 2. So saya punya quick response reflection, saya punya inovasi tu saya panggil QRR, quick response reflection. So dia ialah reliable platform. Dia boleh enhance student participation. Dia bukan non-self reflection. Maksud non-self ialah kita bukan reflect diri sendiri. Kan biasa kalau kita tulis kan kita cakap towards the end of this class student should be able. Itu ialah self reflection kan. Tapi saya punya ni bukan self reflection. Maksudnya student yang menilai pensyarah. Maksudnya kalau dia tak faham dia cakap. Kalau dia rasa saya ajar laju, dia akan komen dekat situ. So benda tu ialah cepat. Real time feedback. Saya boleh dapat dengan cepat. Ini ialah model yang saya keluarkan based on study. So ini yang kita boleh tunjukkan apa inovasi yang kita buat. Jadi bukanlah dia kata level mana yang nak dikata inovasi. Bukan level mana yang nak dikatakan inovasi. Tapi output apa yang kita nak. Dan by kita tahu output tersebut, kita boleh createkan satu kriteria apa yang perlu ada dalam kita punya produk. Kira lah produk ke video ke proses dan sebagainya. Okay.
So samalah juga dengan framework yang ada kat sini. Ini bukan biasa ya. Ini ialah model. Sebab saya tak ada output kat sini. Saya ada input sahaja. Kalau yang ini adalah framework. Sebab dia ada output, dia ada prosesnya, dia ada input. Okey, boleh ke? Boleh dapat idea ke? Teknikal sangat saya cerita ni. Boleh ke? Boleh faham. Boleh faham Ada yang nak discuss apa-apa? Apa nak tanya? Contoh video ada tu. Macam mana? Contoh video. Ada contoh video? Ada? Sekejap saya tip kat ni. Saya tip kat. Saya tip kat. Ada nampak video. Cuma suara tak dengar doktor. Suara tak dengar. Saya masukkan dalam chat. Okey. Doktor share sound tak tadi? Ada? Tadi ada share apa video tadi. Doktor on tak sound dia. Sound dia dekat atas ruangan tu tadi. Ini stopkan dulu. Saya stopkan. Saya nak share dalam chat, ruangan chat. Ruangan chat dekat tu sebelah people tu. Doktor tak ada. Tak ada. Saya share dekat you all ada WhatsApp group ke apa? Boleh kan? Ada WhatsApp group ada. Macam mana saya nak? Tasfa boleh share dengan saya? Tasfa? Okey, boleh. Okey. Boleh share dengan saya, nanti saya share kat grup. Alright. Okey dah, saya dah share dah. Okey, itu ialah satu contoh sebenarnya tidak terlihatkan untuk tunjukkan kepada komuniti bagaimana kampung dia zero waste. Dia dah tak ada waste. Semua bahan buangan tu tak ada, zero. Dia nak ajar, dia nak guide komuniti menjadikan zero waste city. Maksudnya kan even sampah kan, kalau kita buang sampah kan, dia dah tak ada sampah. Dia tak ada sampah pun dekat dia punya komuniti tu. Dia sediakan guide. Tak apa yang ada dalam video ni, ada benda-benda ni. So, boleh saya proceed contoh yang kedua. Mereka ada nak discuss yang ni? Alright, so saya bagi contoh yang berikutnya. Alright, ini pun satu contoh. Ini tak ada video. Ini saya pick from journal. Tajuk dia ialah using video to teach
future teachers learn teaching. Okay, Okay, apa yang based on the journal kan, apa yang saya baca, dia gunakan video untuk mengajar cikgu supaya dia boleh mengajar. Jadi using video untuk teach future teachers yang dia learn daripada orang lain punya teaching. So dia punya video tu kan nama dia PST, Free Service Teachers Video. So orang yang macam baru nak mengajar tu kan, mungkin dia punya sesi during dia punya orientation week tu, dia tengok cara orang lain mengajar. So itu yang dia sediakan. So apa yang ada dalam dia punya video ialah ciri-ciri ini. So dalam jurnal tu dia study on matematik punya teacher. So dalam tu dia tunjukkan mesti ada teacher dan student yang di-portray dalam. Kemudian math punya konsep dia portray, and then dia ada teaching activities. So dalam video tu ada 3 benda ni. And apa yang future teacher tu boleh dapat, sebenarnya dia ialah ni untuk orientasi dia. Maksudnya dengan dia berorientasikan benda tu lah. And then dia boleh analisis dia punya ability, dan by tengok orang lain punya video, dia boleh analysis ability dia. Boleh tak buat macam ni juga. Maksudnya sebagai teacher nanti, apa ability dia yang dia boleh mengajar cara macam ni juga dan sebagainya kan. So dekat situ juga dia boleh plan kan, dia punya ability. Sebenarnya ni lah. Ni dia punya output. Dia harapkan future teachers boleh dapat benda ni. By guna video dia, perkara ni boleh dicapai. Tidak semestinya banyak perkara kita boleh capai. Satu perkara pun okey. As long kita clear. Orang tengok video ni untuk apa? So edit satu pun okey. So satu pun kita dah tahu dah apa ciri-ciri yang perlu ada. Tapi macam saya sebut lah, bila kita nak develop benda ni kan, dia memang kena baca lah, dia study sebenarnya. So baru kita tahu. Macam tadi kan contoh, saya nak buat satu video supaya orang tengok je minit yang pertama fast respon. Contohnya fast respon video, orang menangis. Respon pertama dia, minit pertama orang terus nangis tengok video kita. Of course lah kita kena study apa ciri-ciri orang boleh nangis by watching only 1 minute. Tengok je 1 minit orang terus nangis. Itu inovasi kita kan. So kita kena tahulah kalau untuk buat orang nangis dalam masa 1 minit pula, kan ada 2 kat situ. Orang nangis 1 minit pula. 2 benda kan. Apa ciri-ciri dia? So ciri-ciri itulah kita kena kenal pasti dekat sini. Proses dia ialah dia tengok video kita tu. Maksudnya hasil kita di sini. next class tu saya akan Okay. Bolehkah? Ada soalan? Tapi dia kena baca lah, benda-benda ni sebenarnya kena baca. Dan dia bukan baca lah, yelah bila kita nak buat inovasi dan sebagainya, dia tulis simply daripada assumption kita. Mungkin kita dah ada proses assumption, kita dah ada. Tapi by assumption kita kena tengok kan tadi lah. Betul tak assumption kita tu? Bila kita dah clear dengan kita punya model, dan kita boleh hasilkan any innovation. Kadang-kadang benda tu simple je. Tapi kita nak apa? Dia dapat yang ni. Boleh dah?
Saya nak bagi faham konsep je dulu. Sebab hasil diskusi boleh develop, in fact dah ada dah pun kan. Cuma macam ni kita nak highlight benda tu ialah inovasi. Dapat sesuatu ke? Dapat doktor. Dapat ni boleh? Sepatutnya habis pukul berapa? Main cakap je. Kita mula tadi jam berapa? Slot doktor kalau ikutkan 1 jam lah. Sampai jam berapa sepatutnya tadi? Jam 10. Oh 10, okay, alright. Adakah yang siapa-siapa yang nak buat video dan nak discuss ke? Dah ada ke apa-apa tajuk video? Tapi saya nak tengok dalam ni, nak tengok ruangan chat pun tak ada kan? Saya tak boleh tengok ruangan chat. Tak boleh nak aktifkan ruangan chat. Alright. Kalau ada ruangan chat mungkin boleh tulis. Tulis kita rasa video kita tu nak buat apa. Dan kita boleh discuss. Kan ada seorang yang nak bagi idea. Dah ada idea dan sebagainya nak buat apa. Adakah? Nak discuss ke ni? Kadang-kadang inovasi ni orang ni kan. Kadang-kadang inovasi ni tak boleh share tau. Sebab belum siap lagi kita tak nak share tau. Okay, tak apa. Kita teruskan.